Hai, nama saya Coach Chelsea Analika, nombor pendaftaran 05DGU20F1026. Hai, saya Hazidani bin Azaman, nombor pendaftaran 05DG20F1013. Hai, saya Muhammad Fakhur Aziz bin Adnan, bernombor pendaftaran 05DG20F1002. Hai, nama saya Nurul Atifah binti Awang Haji dan nombor metrik saya ialah 05DGU20F1010. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ain binti Muhammad Azwantan. Nombor pendaftaran saya 05DGU20F1027. Saya akan menerangkan tajuk DFT, Differential Field Test, dan Traverse dan Booking Traverse. Okay, I would like to present the DFT work procedure. First, setting up a picket on A and B not less than 50 meter. Look at the figure. Second, wheel up the EDM or total station on A and prism on B. Third, take a measure at total station by looking on horizontal distance and record accurate data. Fourth, setting up a picket on C more than half of AB line. Next, turn up the electronic distance measurement device to C, then wheel up the prism on B. Then, find out the distance of CA and CB. Next, AB distance must be compared first with total of CA plus CB. If just of any difference more than 10 mm, a test electronic distance measurement or total station device is not necessarily used. So that we must be taught another test, which is calibration test. Purpose of this test is to ensure whether the device is still in good condition or not. The figure 1 shows the DFT procedure step 1 and the figure 2 shows the DFT procedure step 2. For the traverse form, we have to fill in the information in the right place, such as parts to record datum, bearing and values, either from an assumed compass or an external work trace. In addition, the station space must be filled with the correct station as well as its distance. The distance value must be recorded first before we can get the final distance value. To get the final value, we must add two values of the distance obtained, then divide by 2. For traverse procedure, the first step is to plant pickets in the area we want to make traverse determined by lecturer. The planted picket is used as a station point. The distance between pickets must exceed 13 meters. Measurement should be made in clockwise direction. Then, the instrument was set up over the station. Set up the station on station 1 and set up also prism on station 4 and 2. The instrument was level and center. After set up the total station and prism, we need to read compass first to know bearing station 1 to 4. 7. We must set the bearing that we have been able to get into total station. 8. Make sure that the total station is toward the prism and we need to using right cross first. 9. Read the distance and bearing into total station from station 1 to 4. 10. After that, turn the total station towards the prism on station 2 and we still using right cross. 11. Turn the total station towards prism on station 4 but change the right cross to the left. 12. Measuring the horizontal distance, bearing, vertical angles, and slope distance. 13. Turn also total station towards prism on station 2. 14. Repeat step number 7 until number 13 until total station on station 4. 15. Check all the data that had been filled into the observation book after completing the bearing and distance. 16. Then, for each station, determine the latitude and depart by obtaining the final bearing and ultimate distance. Distance, cos, bearing is the formula for calculating latitude, while distance, since bearing is the formula for calculating depart. 17. Next, determine if our traverse is on first or second class by calculating the traverse misclosure. 18. For the traverse to be acceptable, the result of traverse misclosure must be greater than 1/n
8,000. The first figure shows the formula to calculate the traverse disclosure. The second figure shows the total station and prism position. Saya akan terangkan tentang topik two-pack test. Mula-mula, kita hendaklah dirikan alat leveling. Kemudian, kita hendaklah dirikan dua staff. Staff yang pertama akan didirikan 30 meter dari alat leveling, akan diplotkan sebagai A. Seterusnya, 30 meter dari alat leveling akan diplotkan sebagai B. Selepas kita siap dirikan alat, kita akan mulakan bacaan dari C ke A dan data tersebut akan direkodkan sebagai A1. Seterusnya, C ke B. Data tersebut akan direkodkan sebagai B1. Katakan kita mendapat bacaan 1.660 di A1 dan 1.670 di B1. Langkah yang seterusnya, kita akan pindahkan alat leveling ke sebelah luar 3 meter dari A dan kita namakan sebagai D. Seterusnya, kita haruslah mendapatkan bacaan baru dari D ke A yang akan dinamakan sebagai A2 dan D ke B akan dinamakan sebagai B2. Katakan kita akan mendapat bacaan A2 ialah 1.670 dan bacaan B2 ialah 1.690. Selepas kita merekodkan kesemua bacaan tadi, kita haruslah membuat pengiraan dengan data itu. Cara mengiranya ialah A2 tolak A1 iaitu 1.680 tolak dengan 1.660 dan kita akan mendapat jawapan 0.020. Seterusnya untuk pack B, B2 tolak B1 iaitu 1.690 tolak 1.670 dan kita akan mendapat jawapan 0.020. Perbezaan di antara pack A dan pack B menunjukkan nilai yang sama iaitu 0.020. Sekiranya terdapat perbezaan di antara nilai perbezaan pack A dan pack B, itu bermaksud alat tersebut hendaklah diperbaiki. Hari ini saya ingin menerangkan serba sedikit berkenaan tentang leveling. Garis panjang ini merupakan muka bumi atau tanah yang berbukit-bukit. Setiap titik kawalan yang dimulakan dengan TBM atau BM yaitu batu aras atau batu aras sementara. Batu aras ialah satu titik rujukan tetap yang terletak di atas permukaan bumi di mana arasnya telah diketahui nilai ukuran tinggi dengan merujuk kepada datum yang tertentu. Datum rujukan biasanya adalah aras purata laut yaitu AMSL, manakala untuk aras sementara adalah titik-titik tetap tetapi mempunyai sifat kurang kekal atau tidak kekal yang dibentuk berdekatan pada tapak ukur bagi menjimatkan kerja-kerja rujukan kepada batu aras yang mungkin terlalu jauh. Titik kawalan yang ada dalam lukisan itu adalah kedudukan staf seperti TBM1, titik E, titik B, titik C, dan TBM2, di mana dua bacaan dilakukan yaitu pandangan hadapan dan pandangan belakang yang akan diambil. Staf akan didirikan di setiap titik kawalan yang ada. Disinilah. Manakala alat laras atau dikenali sebagai auto level akan dilakukan di antara setiap titik kawalan. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Bacaan pertama yang diambil yaitu backside, yaitu pandangan belakang. Backside atau pandangan belakang adalah cerapan pertama yang akan diambil.
Selepas alat laras didiri, siapkan pada satu-satu kedudukan atau bacaan staf pertama yang diambil pada satu titik yang diketahui tingginya. Untuk pandangan hadapan atau dikenali sebagai foresight, yang ni adalah cerapan terakhir sebelum alat laras dipindahkan ke tempat seterusnya atau bacaan staf yang diambil di atas satu titik di mana ukuran tingginya hendak ditentukan. Selepas itu, alat laras akan didiri siapkan di tempat seterusnya seperti dari sini, pindah ke sini, pindah ke sini, dan pindah ke sini. Dipindahkan ke tempat seterusnya atau bacaan staf yang diambil di atas satu titik di mana ukuran tingginya hendak ditentukan. Lepas itu, alat laras akan didiri siapkan di tempat seterusnya, yaitu di antara titik kawalan E dan titik kawalan B. Yang antara ni dan ni, di sinilah tuh. Cerapan akan dibuat pada bahagian backside dahulu. Backside dahulu, kemudian baru ambil bacaan untuk foresight. Baru ambil bacaan untuk pandangan hadapan di sini. Foresight. Setelah langkah bahagian E dan B dicerap, habis cerap yang ni, alat laras akan didiri siapkan ke tempat seterusnya, yaitu di sini. Sampai ke bahagian penghabisan di sini. Untuk pandangan antara adalah cerapan yang diambil di antara pandangan belakang, backside, dan pandangan hadapan, yaitu foresight. Backside and foresight untuk pandangan antara. Sekian dari saya. Detail surveying. Detail surveying adalah untuk meneliti perincian menggunakan jumlah stesen. Semasa kerja lapangan, setiap titik di rangkaian kawalan total station akan dipasangkan secara bergantian. Kaedah yang digunakan ini mempunyai ketepatan yang tinggi dan boleh mencari perincian jarak yang jauh dari titik kawalan. Yang pertama, setkan total station di stesen kedua dan setkan prisma di stesen pertama. Kedua, terdapat beberapa maklumat yang perlu disimpan dalam jumlah memori stesen ketika menggunakan konsep automasi. Antaranya ialah yang pertama, ketinggian instrumen HR, kedua, tinggi reflektor HR dan tinggi prisma mini HR. Yang ketiga, bearing dan jarak datum. Yang ketiga, pilih stesen kawalan yang berdekatan sebagai RO. Lihat titik dan rekod bacaan bulatan mendata. Semua perincian akan diperbaiki berkaitan dengan arah yang dipilih. Yang keempat, setiap titik perincian harus dipilih mengikuti arah jam kerana penampakan terakhir harus kembali ke titik RO agar aturan lingkaran mendata selari. Kelima, tiang perincian akan pergi ke setiap titik perincian yang dipilih secara berganti sehingga proses pemerhatian selesai. Keenam, dengan menggunakan kaedah automasi, semua data yang direkod akan dimuat turun dari total station ke komputer melalui kabel ataupun pen drive. Setelah data dimuat turun dari total station, data boleh mula diproses menggunakan perisian CDS dan AutoCAD akan digunakan untuk menghasilkan pelan kejuruteraan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pemprosesan data bagi garisan bujuran dan keratan perentas. Langkah pertama, buka Excel di dalam laptop anda untuk membuat jadual. Jadual itu akan diisikan dengan data-data yang diperolehi. Seperti yang dinyatakan di dalam slide poin yang kedua,
Kumpulan kami hanya menggunakan Excel dan AutoCAD dalam pemprosesan data. Dan yang ketiga, dengan memasukkan data garisan bujuran dan keratan rentas ke dalam Excel, ia akan memudahkan kita untuk membuat garisan bujuran dan keratan rentas. Ini merupakan data-data yang telah dimasukkan di dalam Excel. Dalam slide ini, kamu dapat melihat garisan bujuran dan keratan rentas. Garisan bujuran juga dikenali dengan nama longitudinal section. Data RL dan jarak garisan bujuran akan diperlukan untuk menghasilkan garisan bujuran di dalam AutoCAD. Seterusnya, jadual dari CH00 sampai CH100 itu merupakan keratan rentas. Keratan rentas akan dibuat sebanyak 11 jadual. Setiap keratan rentas mempunyai RL yang berbeza. Jika keratan rentas tiada data RL, proses keratan rentas tidak dapat dihasilkan. Dan jarak dan di setiap jadual keratan rentas adalah nilai yang sama. Hari ini saya ingin menunjukkan cara-cara bagaimana kita nak melakukan longitudinal section plan dengan menggunakan AutoCAD. Yang pertama, kita perlu setkan unit. Cara-cara untuk setkan unit dia, yang pertama, klik logo AutoCAD dan klik Drawing Utilities, pergi ke unit. Length type, precision, angle type, precision, kita kena ubah mana yang perlu. Mula-mula length type ni kita pilih decimal. Yang precision ni kita setkan 3 titik perpuluhan. Yang angle type ni kita set sebagai degree minute second. Precision ni pun degree minute second. Klik clockwise. Unit dia sebagai meter. Lepas tu kita setkan direction dia sebagai north. Lepas lepas setkan unit, kita boleh mula dengan kita buat satu kotak untuk mengisi maklumat-maklumat longitudinal section plan. Klik line. Lepas tu panjang garisan ni ialah 110 meter. Kenapa 110 meter? Sebab kita punya 10 chainage, iaitu dari chainage 0 sampai chainage 100. Jadi kita buat satu line yang berukuran 110. Klik enter. Zoomkan. Okey, ini line berukuran 110 meter. Dengan line panjangnya 110 meter ini, kita hendak membuat kotak untuk kita mengisi maklumat-maklumat seperti distance dengan reduce level. Jadi kita perlukan kotak untuk mengisi maklumat-maklumat tersebut dengan menggunakan line 110 meter ini. Lepas kita buat macam ni, kita bahagi dua sebab dekat atas ni kita letak distance, yang dekat bawah ni
untuk reduce level. Okey, lepas dah bahagi 2, kita bahagikan kepada 10 bahagian. Cara untuk bahagikan ialah tekan offset, type offset. Lepas tu pilih berapa jarak yang anda mahu. Jadi di sini jaraknya adalah 10 meter. Dan kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita mempunyai 11 kotak. Yang hujung ni kita boleh trimkan dia dengan type trim. Okey. Langkah seterusnya, kita letak teks dekat sini. Ini row untuk distance, yang ini row untuk reduce level. Jadi kita labelkan di sini sebagai distance, di sini reduce level. Kita tekan teks. Lepas tu kita tulis distance. Kat sini reduce level. Kita kecilkan tulisan tersebut sebab terlalu besar. Kita nak muatkan dekat dalam satu kotak ni. Sekejap. Kita tekan properties. Lepas itu pergi teks, cari dia punya teks. Saya letakkan teks dia sebagai 1. Okey. Reduce level pun sama, supaya nampak lebih kemas. Kita letak 1. Enter. Kemaskan. Kita movekan dia. Okey. Lepas tu dekat sini kita isikan maklumat distance dia. Dekat sini kita isikan maklumat reduce level dia. Okey, langkah yang seterusnya, kita isikan maklumat-maklumat yang telah kita proses dari Excel, kita masukkan ke dalam jadual ini. Maklumat-maklumat Excel yang ini, longitudinal section. Yang ini adalah reduce level dia, ini ialah distance, dan ini ialah change dia. Jadi, maklumat-maklumat ini yang kita hendak isikan di dalam jadual ini. Jadi tekan teks, tarik. Yang pertama kita letakkan distance dia. Distance dia ialah 10. Lepas tu kita isi reduce level dia 43.660. Okey.
43.660. Saya letakkan teks dia 1 supaya lebih kemas, dan ini pun 1. Okey, movekan dia bagi kemas. Dan yang ini kita letak dekat sini, kita letak chainage dia. Sini ialah chainage kosong. Kita kecilkan teks dia sebagai letak 1. Okey, movekan. Okey, langkah yang seterusnya kita akan membuat satu vertical line pada setiap chainage, dari chainage 0 sampai chainage 100. Setiap vertical line punya ketinggian mengikut reduce level chainage masing-masing. Reduce level chainage masing-masing. Okey. Langkah yang pertama ialah tekan line, klik pada chainage 0 dan kita isikan reduce level dia 43.660. Enter. Kita buat sampai chainage 1 sampai habis. Ini dalam jadual ini pun kita isi sampai habis dan akan menjadi seperti ini. Kita isi sampai habis. Lepas tu kita buat vertical line dengan setiap ketinggian ni mengikut reduce level setiap chainage masing-masing. Yang ini 43.66, ini 44.240, yang ini 44.930 dan seterusnya. Lepas tu kita sambungkan line ni dengan menggunakan line. Kita sambungkan setiap chainage, kita sambungkan dari chainage 0 sampai chainage 100. Seterusnya kita buat bingkai dia dengan menggunakan line. Panjang untuk horizontal line ini ialah 420 dan vertical line ini 297 mengikut size A3. Lepas tu kita bahagikan kepada 2. Yang ini kita letak kita punya longitudinal section punya drawing, dan ini kita letakkan maklumat yang penting lah. Lepas tu arah mata angin jangan lupa, scale pun sangat penting, dan tajuk. Lepas tu kalau semua dah siap, dah lengkap, kita convertkan kepada PDF. Cara untuk convertkan kepada PDF ialah klik ikon macam printer ni, kamu klik. Lepas tu printer/plotter ni, name dia kamu tukar DWG to PDF. Paper size ni kita pilih yang A3. Jadi saya pilih ISO full bleed A3 420 x 297 mm.
plot area ni, waktu plot ni kamu klik window, then cropkan. Okay, ni center to plot. Plot style table plan assignment ni kamu pilih scad.ctb, klik yes. Lepas tu drawing orientation ni kamu klik landscape. Lepas tu kalau sudah isi, kalau sudah pilih maklumat yang seperti dalam ni, kamu klik OK. Dan cari tempat untuk kamu simpan dan namakan fail tersebut. Sebagai contoh, saya letak dah namakan fail tersebut, kita klik save dan tunggu, dan keluarlah seperti ini. Dah siap. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, hari ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk melakukan cross-section plan menggunakan perizian AutoCAD. Langkah yang pertama ialah kita perlu setkan unit. Cara untuk setkan unit ialah tekan logo AutoCAD berwarna merah ini, kita tekan, pergi drawing utilities dan klik unit. Kita setkan unit macam kita set pada longitudinal section plan. 3 titik perpuluhan, decimal, degree minute second, clockwise, dia punya unit meter, direction, north, OK. Lepas kita setkan unit dia, kita boleh melakukan cross section. Yang pertama ialah klik line dan kita buat panjang line ini 30 meter. Klik 30 and then enter. Zoom. Ini adalah line 30 meter. Dengan line yang panjangnya 30 meter, kita hendak membuat jadual menggunakan line tersebut. Jadual ini kita akan isikan maklumat dengan distance dan radius label. Jadi, kita perlu buatkan kotaknya. Lepas kita buat kotak ini, kita bahagikan kepada 6 bahagian. Lepas kita bahagikan kepada 6 bahagian, kita bahagikan kepada 2 bahagian. Seperti ini. Ini kita akan isikan distance, yang bawah ni ialah reduce level. Ini saya tambah sebab nak letak label distance dan reduce level. Okey, tekan teks, kita isikan, kita labelkan di sini ialah distance.
klik OK, dan bawah ni kita letak sebagai reduce level. Okey. Lepas tu kita kecilkan tulisan ni supaya masuk ke dalam kotak, supaya muat dalam kotak ni. Kita select dua ni, lepas tu right click dekat mouse and then klik properties. Teks dia saya letak 0.5. Okey. Langkah yang seterusnya, kita isikan maklumat-maklumat di dalam kotak ini yang diperolehi daripada Excel. Jadi ini ialah channel 0, ini ialah channel 10 sehingga channel 100. Jadi yang saya buat ni tadi ialah untuk channel 0. Yang ini ialah sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Jadi kita lihat daripada bawah ke atas. Untuk GL kiri ialah 43.860. Jadi dekat sini ialah 43.860. 43.860. Enter. Kita kecilkan supaya nampak lebih kemas. Okey. Movekan ke sini pada line-nya. Okey, distance-nya ialah 15. Negatif 15. Kenapa negatif? Sebab di sebelah kiri. Positif di sebelah kanan. Setelah pergi properties, kecilkan tulisan dia. Movekan supaya nampak kemas. Letak di tempat yang okey. Okey, untuk distance dan reduce level yang pertama ini, kita buat satu vertical line pada distance dan reduce level ini dengan ketinggian 43.860. Untuk buat vertical line-nya, tekan line, klik pada sini, line sini, klik. Lepas tu kita letakkan ketinggian dia 43.860 and then enter. Jadi ini adalah ketinggian untuk distance dan reduce level yang pertama. Kita buat sampai habis sehingga channel 100 kita isi distance, ambil dari Excel yang telah kita proses ni, ambil buat sampai channel 100, isi dekat jadual ni,
jadual ni, yang ini. Lepas tu untuk channels yang seterusnya kita isi yang ni dan seterusnya, yang ni, semua ni sampai 100. Dan akan membentuk seperti ini. Channels 1, channels kosong, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kita ada 11 channels. Yang ini adalah center line. Ini center line yang bulatan ni. Yang sebelah ini ialah left rod, yang sebelah ni left rod, yang sebelah ni right rod. Lepas tu kita buat bingkai dia. Yang ini panjang dia 420 dan yang ini 297 mengikut saiz A3. Lepas tu kita bahagikan maklumat dengan drawing, dan ini kita isikan maklumat-maklumat yang sepatutnya. Kita isi scale dan arah mata angin juga sangat penting. Lepas tu kita convert pergi PDF. Cara untuk convert pergi PDF ialah klik ikon macam printer ini, kita klik. Selepas itu dekat printer plotter ni, name dia, kamu tekan TWG to PDF. Paper size ni kita menggunakan A3, jadi saya pilih yang ini, ISO full bleed A3 420 x 297 mm. Plot area ni, what to plot ni, kamu pilih window. Kamu crop. And then ni tekan center to plot, fit to paper, yang plot style table pen assignment ni tekan acad.ctb, klik yes. Lepas tu drawing orientation ni landscape. Lepas dah isi semua, tekan OK dan namakan file tersebut. Sebagai contoh, saya letak and then klik save. Sebelum tu kamu pilih tempat yang kamu nak save. Lepas tu baru tekan save. Tunggu dan akan keluar ini. Jadilah seperti ini. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.